Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 70, bahagian ke-6 daripada atas. Muka surat 70, bahagian ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurga dan wajib kita i'tiqad bahawasanya syurga itu sebenar dan sekarang telah ada, dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam, yakni orang-orang yang beriman. Di dalam syurga, dan bersedap-sedap mereka itu orang Islam, yakni orang yang beriman, pada syurga selama-lama dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan, yang tidak dihingga-hingga akan bagai-bagai nikmat. Dan sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah, yakni zat. Ialah memandang wajah, yakni memandang akan zat Tuhan kita yang amat kuasa. Dan tempatnya tempat syurga, seperti berkata setengah ulama, di atas langit, di atas daripada langit yang ketujuh, di bawah arasy. Dan wajib kita i'tiqad. Ini masih lagi termasuk dalam perkara yang wajib diiktikadkan. Mu'taqadah, perkara yang wajib diiktikadkan, termasuk dalam bicara berkaitan dengan iman, berkait dengan rukun iman yang kelima lah ni. Dan wajib kita i'tiqad, kita berpegang kejap di hati, kita ikat di hati. I'tiqad, di i'tiqad ni aqdun. Akdung ni ikat lah, tak sipu, akad. Contohnya kita akad jual beli, itu contoh dah tu, perkataan tu lah akad. Bincang, tawa apa semua, okey, setuju dah dengan harga apa semua, maka akad jual beli, ikat jadi tu. Kita asal makna akdun. Merisi, meminang, okey, jadi akad nikah, ikat. Itu asal perkataan aqdun. Tapi akad jual beli boleh dipasahkan, boleh dibatalkan.
akad nikah boleh cerai. Tu hak fiqh lah. Ni nak faham kata i'tiqad ni asal perkataan aqdu ni ikat. Hak i'tiqad ni ikat mati sampai ke sudah. Ni. Jadi i'tiqad pegang kejap di hati bahawasanya syurga itu sebenar. Minggu lepasnya bicara neraka. Hak ni bicara syurga. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni bicara neraka dahulu, kemudian barulah bicara syurga, habis kitab. Kita biasa sebut syurga dan neraka tau, ke neraka dan syurga. Kita biasa sebut syurga dan neraka. Dalam kitab ni dimulai dengan neraka, diakhiri dengan bicara syurga. Habis bicara syurga, habis kitab ni. Ni. Nak habis kitab Pati Paridah ni, diakhiri dengan bicara syurga. Dan wajib kita i'tiqad bahawa syurga itu sebenar. Ada wajib i'tiqad. Tidak beriman dengan syurga itu kufur. Sebab syurga ijma' ulama jelas dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neraka sama, syurga sama, itu jelas dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neraka sebenar, syurga pun sebenar. Dan sekarang telah ada. Sekarang ni sebelum daripada kiamat telah ada syurga. Bahkan sebelum dijadikan Nabi Adam AS, neraka syurga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga sekarang telah ada. Dengan apa nikmat syurga sekarang telah ada. Mana bidadari ke, makanan ke apa ke, telah ada sekarang ini. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad Mu'tazilah, i'tiqad Khawarij. Neraka syurga akan diadakan oleh Allah kemudian selepas nak digunakan. Sampai masa nak dimasukkan ke neraka, nak dimasukkan ke syurga, barulah Allah jadikan neraka dan syurga. Itu akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah jamaah, neraka sama, syurga sama, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka nilah dan syurga nilah yang didiami oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Syurga ni yang telah ada. Yang puak Mu'tazilah pula, dalam ayat uskun anta wa zaujukal jannah. Quran kan, uskun anta wa zaujukal jannah. Diami engkau ya Adam dan isteri engkau ya Adam akan syurga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Diami oleh engkau dan diami oleh isteri engkau akan syurga. Maka Mu'tazilah kata al-jannah di situ bukan syurga ni. Bukan syurga untuk orang-orang yang beriman ni. Tapi jannah dengan makna bustan, satu kebun saja, bukan syurga yang sebenar. Ada kira tu pula. Kan uskun anta wa zaujukal jannah kan. Syurga Quran tu sebut tu. Mana Nabi Adam AS dan Hawa duduk di syurga. Jannah tu syurga. Dah ada jannah dari mana kebun, bustan. Itu Mu'tazilah. Jadi syurga inilah yang telah didiami oleh Nabi Adam AS dan Hawa. Mana syurga sekarang telah ada. Maknanya kita ajar anak-anak kita berkaitan dengan syurga dan neraka dan syurga ni kena tambah lah ni. Kena tambah bahawa neraka syurga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Quran menyebut neraka ni uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang kafir.
Syurga pula uiddat lil muttaqin. Neraka uiddat lil kafirin. Quran kata telah disediakan bagi orang kafir. Telah disediakan, ada siap-siap dah. Syurga pula Quran menyatakan uiddat lil muttaqin. Syurga ni telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mana apa ni? Syurga telah ada sekarang ini. Biar kita ajar tu biar jelas molek. Kena ajar biar jelas molek. Takut timbul kemudian dengar orang ceramah kata neraka syurga belum lagi ada. Kalau ada tak ada guna sebab tak pakai lagi. Tuhan Maha Kuasa, sekelip mata Tuhan buat neraka, sekelip mata Tuhan buat syurga sampai masa nak pakai. Contohnya syurga lah. Bagai-bagai nikmat dalam syurga. Tapi siapa yang menikmati? Tak ada. Tak ada yang menikmati. Jadi kalau Tuhan buat gitu, jadi sia-sia. Benda sia-sia Tuhan tak buat. Jadi kalau syurga siap-siap dah dengan nikmat, tidak diambil tidak dinikmati, tidak diambil manfaat, jadi sia-sia. Tuhan tawak benda sia-sia dengan bahawa Tuhan tak buat lagi syurga sekarang. Atau akal Mu'tazilah. Mana hak Mu'tazilah gini ni kena, mana kita ajar tu biar jelas. Neraka syurga ada, Mu'tazilah tak tolak. Hak timbulnya sekarang ni ada ke belum? Yang neraka sama, yang syurga samanya tak pakai lagi. Hak belum pakai ni, ada ke Tuhan buat ke Tuhan belum buat lagi? Kita kena jelas molek. Neraka syurga Tuhan buat siap-siap dah. Ada ni. Ada pun Mu'tazilah pegangan yang salah. Syurga neraka dan syurga belum lagi ada. Mana hak salah tu pun kita peringat juga. Kita ajar anak kita akidah yang sebenar. Kenapa dulu tekan ni? Neraka syurga telah ada ni. Kita ingat. Ada akidah yang salah. Neraka syurga belum lagi diadakan lah. Kita beritahu lalu. Kena gitu. Akidah sunnah kita kena jelaskan. Hak Mu'tazilah untuk diperingatkan, kena beritahu. Mana hak Mu'tazilah bukan kata beritahu ahli sunnah sahaja. Kena beritahu termasuk hak pegangan-pegangan salah. Ni comel kitab Pati Paridah ni. Kita pegang dah. Kita memang pegang neraka syurga telah ada. Maknanya telah diajar dah tu kepada kita. Cuma kita dah ingat aja. Bila orang ajar kita? Ajar sudah tu. Macam mana dia akidah kita? Neraka syurga memang kita beriman. Ada. Ada ke belum sekarang? Macam mana? Oh, syurga ni mudah dah. Ada dah lah syurga tu Nabi Adam duduk. Tu mudah sikit dah. Tu Nabi Adam duduk syurga kan tu. Ada dah tu. Senang. Mana neraka syurga telah ada. Dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam di dalamnya, di dalam syurga. Orang-orang Islam di sini yakni orang-orang yang beriman. Orang Islam yakni orang yang beriman. Dalam kitab Faridatul Fara'id, disebut gini, disebut orang beriman. Ayat je lain-lain sikit. Susunan ayat tu berbeza. Dalam Faridatul Fara'id, dan hanya sesungguhnya ia syurga tempat kediaman yang kekal bagi mukminin. Bersedap-sedap mereka itu mukminin padanya, pada syurga, dengan bagai-bagai naimul mukim. Dengan bahasa Arab, bagai-bagai naimul mukim.
dalam Fatih Faridah ni, bersedak-sedak mereka itu padanya selama-lama dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan. Dalam kitab Faridatul Faraid, bersedak-sedak mereka itu mukminin dengan bagai-bagai naimul mukim. Naim apa? Nikmat. Mukim apa dia? Kekal. Tapi dia ke bahasa Arab. Faridatul Faraid. Fatih Faridah diterjemah. Tapi dalam Faridatul Faraid, tempat kediaman yang kekal bagi mukminin. Sini, dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam. Yakni orang Islam yang beriman. Sebab bicara akhirah, bicara iman dah. Bicara Islam ni hukum atas dunia. Sekarang ni bicara hukum akhirat. Hukum akhirat bicara iman. Kan kita di awal kitab Fatih Faridah tu kan, bicara bab Islam, iman, ihsan. Jadi Islam ni pembicaraan dia hukum atas dunia. Orang ni orang Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Orang ni orang Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Contohnya berkahwin dengan orang Islam. Maka dia dihukumkan sebagai orang Islam. Maka hukum atas dunia sebagai orang Islam ni, harta benda dia selamat, diri dia selamat, boleh berkahwin dengan dia. Kan ada sebagai hubungan sebagai sesama orang Islam. Bila mati, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Ini hukum atas dunia. Perkiraan akhirah, bukan kata sekarang syurga. Perkiraan barzah sendiri pun pergi kepada pembicaraan iman. Bukan lagi bicara bab Islam. Pada bicara bab iman. Jadi bicara bab syurga ni, bicara bab iman, bukan bicara bab Islam. Ialah kadang-kadang disebut Islam dengan makna yang beriman. Dan terkadang ayat sebut iman dengan maknanya Islam pun ada juga. Pandai ni. Tetapi kalau sebut Islam saja, dimaksud dengan disebut orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Kalau sebut kata orang beriman, yakni orang beriman yang Islam. Kalau didatangkan satu, sama ada datangkan Islam saja ataupun datangkan iman saja. Ada ni. Didatangkan satu. Orang-orang Islam, yakni Islam yang beriman. Orang-orang yang beriman, beriman dia. Orang Islam, orang beriman yang Islam. Kalau didatangkan satu. Tapi cuma di sini bicara berkaitan dengan hari akhirat, maka bicara berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Macam contoh di atas tu lah. Di atas tu kan berkaitan dengan neraka. Dan neraka, dan ialah neraka tempat kekal orang-orang kafir di dalamnya, dan tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah Ta'ala. Maka masuk mukmin itu ke dalamnya, ke dalam neraka sekadar dosa jua. Itu mukmin. Bicara bab iman. Bicara bab iman. Jadi neraka ni tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah. Tempat orang mukmin yang derhaka lah, tidak turut hukuman Allah ni. Hukum Allah wajib, dia tak turut, dia tak buat. Hukum Allahnya haram, dia tak turut, dengan makna dia buat. Tu. Itu mana mukmin yang derhaka. Mana bicara bab iman. Ni tambahan pula bicara bab syurga ni, bicara bab iman. Jadi comel macam kita Faridatul Faraid, dan hanya sesungguhnya ia syurga tempat kediaman yang kekal bagi mukminin, bersedap-sedap mereka itu padanya dengan bagai-bagai naimul mukim, nikmat-nikmat yang kekal. Dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam ni, orang Islam ni orang mukmin di dalamnya, di dalam syurga. Dan bersedak-sedak mereka itu orang Islam dan orang mukmin padanya, pada syurga selama-lama, dengan berbagai-bagai nikmat
yang berkekalan, yang tidak dihingga-hingga akan nikmat. Tak ada hingga, tak ada tak ada sakat nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kediaman orang-orang yang beriman. Sama ada orang beriman yang soleh ataupun orang beriman yang tidak turut hukuman Allah. Orang beriman yang soleh, syurga direct. Orang beriman yang tidak turut hukuman Allah, orang beriman yang banyak dosa, jikalau tidak diampuni oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam terlebih dahulu, akhirnya akan dimasukkan ke syurga. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Kalau Allah mengampuni, orang mukmin yang banyak dosa tadi, dosa diampuni oleh Allah, akan ke syurga direct. Makna syurga ni tempat kekal orang beriman. Orang beriman dia dua kan, orang beriman yang soleh, orang beriman yang derhaka banyak dosa. Janji orang beriman tempatnya adalah syurga. Tapi orang beriman derhaka, dia kena masuk neraka dulu jikalau tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara bukan kata bicara bab syurga ni. Tak telah bicara bab syurga. Bicara bab akhirah. Bukan kata barzah. Bicara bab kematian atas dunia lagi tu. Bicara bab syurga, bicara bab barzah, bicara bab kematian. Apa pokok asas pembicaraan? Iman. Bicara bab syurga, bicara bab barzakh, bicara bab kematian, iman. Ada. Bicara bab syurga. Tapi macam mana pengajian berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ilmu akhidah? Tidak dibicarakan. Itu cerita-cerita kosong yang mengkhayalkan saja. Cerita kosong yang mengkhayalkan, yang memperdayakan orang. Cerita syurga, yang pertama iman. Cerita barzakh, yang pertama iman. Ceramahlah ingat akan kematian. Tajuk ceramah ingat akan kematian. Penekanannya apa? Iman. Ada. Ni bicara bab tawaran syurga. Jadi tawarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang Nabi cerita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun tahu. Tapi Quran hadis penekan debat iman, kita tidak titik beratkan. Itu bukan agama yang dibuat datang oleh Nabi SAW. Itu berbentuk khayalan, tipu daya saja. Wak sedap dengar cerita. Memanglah orang nak syurga belaka. Orang tak semayang pun dia nak syurga. Orang hak tidak tutup aurah pun dia nak syurga. Orang tak semayang pun nak syurga. Semua orang nak syurga belaka. Nak syurga, yang pertama penekanannya, syurga adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman. Itulah kalau sebut, kalau cerita syurga, tapi hak nombor satu iman tidak titik berat kan. Tambahan pula hak karuk ni pula kata orang Islam berimanlah. Tak ada apa dah lah, karuk aja gitu. Orang Islam berimanlah, mana tak erti sangat dah. Tu lagi merosakkan, lagi memperdayakan. Memang kita orang Islam, ayah kita Islam, berimanlah dia kata. Dah. Iman kena lengkap ke-6 rukun iman. Kemudian boleh nak kuat iman dengan amal soleh. Kena fokus buat iman. Kita biasa dengar kan, fitnah akhir zaman yang paling besar fitnah akidah. Yang paling besar fitnah iman.
Bukan gitu. Semayang. Ada tak tempat yang mana semayang tidak dibenarkan? Ada negara. Korea Utara. Mana? Korea Utara. Boleh semayang? Ada Islam tak? Korea Utara. Ada orang kata ada masjid je. Ada masjid di Korea Utara. Bukan Korea Utara tidak membenarkan sebarang agama ke macam mana? Ada tak Islam di Korea Utara? Ada lah. Sekurang-kurangnya hak kedutaan daripada negara orang Islam. Kan negara mereka ada kan kedutaan negara orang Islam kan? Ada. Ada lah orang Islam. Dah ada kedutaan negara orang Islam, takkan dia tidak menghormati kaki tangan kedutaan orang Islam nak masjid buat semayang, wallahualam lah. Maknanya tak ada tempat yang melarang orang semayang berpuasa di Mekah. Tak ada, walaupun negara kafir komunis sekalipun mengharamkan sembahyang puasa di Mekah akan ditangkap. Tak ada. Apa fitnah akhir zaman? Kita dengar semua. Fitnah akidah, fitnah iman. Ada ni. Bukan di negara kafir, di negara umat Islam sendiri pun. Macam mana penekanan berkaitan dengan iman dan akidah. Bukan masalah negara. Negara satulah. Bukan sana negara. Bukan kalau kita kata kok pengajian di sekolah. Walaupun sekolah agama. Setakat mana penekanan bab iman dan bab akidah. Walaupun sekolah agama. Lebih kita fokus laginya pengajian di masjid. Tu. Pengajian di sekolah agama ni dia ada akademik biasa, dia ada pengajian agama. Sekolah agama ni dia tak fokus pada pengajian agama semata-mata. Dia ada pengajian akademik. Kita pergi pada pengajian di masjid. Sebab di masjid hanya pengajian agama. Di masjid tak ada pengajian akademik. Macam mana pengajian di masjid? Ilmu bab iman, ilmu bab akidah, ilmu sifat 20. Macam mana? Macam mana? Andai kata fitnah ujian akhir zaman, iman, akidah. Negara tu luar. Dia bergantung pada dasar negara tu sendiri. Tu kepada sekolah masih lagi terbuka luar. Kalau agama sekalipun saya tengok FB sekarang ni banyak duduk bicara bab ilmu fardhu ain, diploma, master di universiti. Kena ingat fardhu ain bukan pengajian diploma, fardhu ain bukan pengajian master, ijazah. Diploma, master, ijazah tak boleh bertinggi dah. Fardhu ain duduk situ. Di situ fardhu ain. Dah. Fardhu ain jam 1 sampai tingkatan 5, tingkatan 3. 7 tahun sampai ke umur 15 tahun umur balik. Itu dia tempat pengajian fardhu ain. Ada ni. 7 tahun jam 1 sampai 15 tahun umur balik tingkatan 3. Di situ. Saya mengaji diploma, saya mengaji master, saya mengaji PhD, fardhu ain tak lepas. Di situ bukan tempat fardhu ain. Fardhu ain ni ilmu permula, ilmu budak-budak, ilmu asas. Nak lepas fardhu ain kena ambil diploma, rendah. Diploma, ijazah itu bukan tempat ilmu fardhu ain, itu ilmu fardhu kifayah. Secara khusus satu-satu bidang. Fardhu ainnya 7 tahun sampai umur 15 tahun umur balik tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 lepas dah fardhu ain sampai ke STP ke tak, no, bukan ini ni umur 15 ni tingkatan 3. Di situlah tempat letak ilmu fardhu ain. Kalau situ tak lepas ilmu fardhu ain, naik ke atas fardhu kifayah tu, fardhu ain akan ketinggalan. Bukan kata kita diploma fardhu ain tak lepas, kita master fardhu ain tak lepas. Di situ bukan tempat dia. Kamu tak lepas fardhu ain bukan kerana diploma, bukan kerana master, kerana ni tingkatan 3 ke bawah ni. Kan diploma, master, ijazah ni kan hak pelajar hak cerdik-cerdik dah kan. Pelajar hak cerdik dah.
Hak fardu ain ni, apa kita kata 3, mu cerdik ke, mu bodoh ke, fardu ain tetap kena bayar. Hak cerdik naik tingkatan 5, naik sampai ke tingkatan berapa? Naik masuk universiti, ambil diploma. Itu fardu kifayah dah. Di situ bukan tempat fardu ain. Tak sudah bersoal lah. Saya diploma, fardu ain tak lepas. Saya master, fardu ain tak lepas. Master agama, itu fardu kifayah. Fardu ain tak lepas kerana dia 1 sampai ke tingkatan 3. Macam mana susunan pengajian agama, hak sistem sekolah sekarang. Situ tempat dia. Tapi sekolah ni dia lebih luas. Sebab sekolah kan membabitkan semua orang. Tempat khas orang baik-baik, orang nak syurga. Orang nak syurga mana? Masjid. Tempat orang nak syurga. Bukan kata orang pergi masjid tu tak mau syurga, bukan. Mana pergi masjid ni, tanyalah main masjid, awak nak syurga ke neraka? Orang tanya tu bingung dah. Orang tanyalah memang nak syurga lah. Kemudian bukan hanya mari berjemaah di masjid, diadakan kuliah pula di masjid. Bukan macam zaman dulu. Zaman dulu ni Terengganu kita berjemaah saja, kuliah tak ada. Seminggu sekali 2 kali mujur. Kalau pekak zaman dulu tahun 80-an, awal 90-an dahulu tak ada kuliah. Sekarang kuliah banyak. Ada tak kuliah penekanan bab iman, bab akidah, sifat 20, syarat syurga? Ada ke tak? Tempat-tempat negeri yang memang hebatlah kalau dulu-dulu kau. Sekarang ni bicara bab sifat 20 pun agak sudah menurun. Dia sifat 20 kalau dululah Kelantan dengan Kedah. Kalau sifat 20 Kelantan dengan Kedah. Lepas tu dia kata Perak Utara, Perak sepadan dengan Kedah. Tu tempat sifat 20. Tempat hok memang sifat 20. Sekarang ni ada tempat yang sudah menurun. Sekarang ada tempat yang sudah menurun. Orang tak heran lagi dah sifat 20. Orang banyak kepada ceramah santai. Ada tempat pengajian tu dengan sifat 20, 15 orang, 20 orang. Gitu je. Dah. Kenapa tak kan mas? Dah saya ajak kawan-kawan pergi seminggu 2 tambah sifat 20. Ada ni. Dah lah, tak ada kampung, kena pergi kampung lain. Tak ada orang pula, 10 orang, 15 orang. Kalau buat ceramah santai, tu penuh. Rumbu, apa panggil? Rumbu. Ada ni. Semua ada ramai-ramai tu. Matlamat mereka apa? Matlamat mereka syurga. Pihak masjid yang atur kuliah-kuliah ni tujuan apa? Tujuan syurga. Pihak masjid yang atur kuliah tujuan apa? Tujuan syurga. Ke masjid atur program tujuan untuk berbangga-bangga? Tak. Tujuannya syurga. Syarat syurga, iman, akidah, ilmu sifat 20-nya mana? Terkia-kia nak tunjuk. Terkia-kia nak tunjuk. Biasa saya pergi ke tempat, sini sifat 20 malam apa? Mu tengok mu, aku tengok aku, pengusi SU. Malam tu kita dia tanya pula dengan sebelah dia tu. Pengusi, yelah bila dia jemput, time makan tu, pengusi duduk sebelah, SU duduk sebelah. Gitulah orang berkenaan lah tu imam ada. Kalau tanya dia soalan, sifat 20 masjid ni malam apa? Nak jawab tu agak sukar. Sebab apa? Tak tahu. Saya tengok luar tu, 2 malam tu tulis nama dia Tauhid, tak tulis kitab. Maghrib kuliah kan, dia tulis pekor gitu je, tasawuf, hadis, tafsir gitu je. Lepas tu Tauhid, kitab tak tulis Tauhid 2 malam. Saya tengok luar tu Tauhid 2 malam. Ustaz, bukan Tauhid pengajian kita dulu-dulu sifat 20. Lepas tu dia ceramah gitulah, ambil poin-poin, ambil buku-buku moden gitu je. Gitu pula. Tu pun payah nak jumpa dah tu. Tulis Tauhid 2 malam. Tengok, bagus masjid ni, Tauhid 2 malam. Dia baca buku gitu je. Orang muda dia kata, orang muda baca gitu je. Tahu masjid pula kata dah sifat 20? Tak ada dia kata. Saya pernah pergi masjid besar. Ustaz,
Last kali sifat 20 dia kata 10 tahun 12 tahun dulu dia kata. Arwah tu imam dia kata. Arwah tu imam tu dia mengajar sifat 20 sampai dia uzur. Dia uzur tak mengajar, tak bertugas, dia meninggal. Dia sebut gitu, nak majid besar. Sifat 20 dia kata 10 12 tahun dulu arwah tu imam yang mengajar. Arwah tu imam dia mengajar imam masjid tu lah. Tak imam lama. Dia mengajar dulu sampai dia uzur, sampai dia tak bertugas dah tu imam tu, sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal adalah tu imam tu, arwah tu imam tu. Oh lah arwah tu imam tu kata meninggal lagi. Pelik ayat tu. Arwah tu imam meninggal tu. Gitu siapa? 10 tahun, 12 tahun dulu. Lepas tu, apa kena ada tiap malam? Nak syurga ni, cerita bab syurga ni. Cerita bab akhirat ni. Cerita bab barzah ni, cerita bab kematian ni. Ni kata fitnah akhir zaman, fitnah iman, fitnah akidah. Agama Islam hanya tinggal pada nama. Islam hanya tinggal pada rupa. Nama orang Islam. Rupa zahirnya orang Islam. Masjid tersergang indah. Ramai orang semayang, ramai orang puasa. Ke Mekah tu juta-juta orangnya. Rupa sebagai orang Islam. Tapi iman akidah. Faham sini ni. Bukan ada satu tempat dia kata kalau ustaz cerita bab imam akidah tauhid sa'ih lalu dia kata pada sa'ih. Dia boleh kata sa'ih pada sa'ih. Sa'ih ni orang makan banyak tau. Oh sa'ih tu maksud apa? Sa'ih makan banyak tau. Ke sa'ih ni kena berlari. Kalau kita panggil sa'ih tu apa? Orang ada medu tau, orang ada angin. Sa'ih dah ada tau. Mana gitulah. Allah kalau cerita bab sifat 20 sa'ih dengar dia kata sa'ih. Lepas tu nak salahkan mereka masalah juga. Ustaz bukan kita tak ambil ustaz. Ramai dah kita jemput mitok dengan sifat 20 serendah. Jemput ustaz mari. Lepas tu kita mitok sifat 20 serendah mana serendah? Serendah kat tangan serendah lah. Serendah macam tentera Jerman kena tawan di Amerika tu lah. Serendah. Minta maaf lah saya tak boleh. Lepas tu dalam saya boleh lah. Dia boleh setakat memenuhkan kuliah. Masa kuliah bercerita. Kita je. Ada orang berani. Tak apa. Saya baca. Baca Faridah 2-3 muka semalam. Baca macam baca buku Fadilah. Ni ada ni. Apa ni? Dok kata mana-mana ni. Ni bukan cerita di Malaysia ni. No, di Mongolia ke Afrika ke pandai lah. Cerita sebab kita kan benci dia orang, bolok marah dia orang. Gitu hakikat dia. Hakikat dia gitu. Fitnah akhir zaman, iman akidah. Tempat yang dahulunya sifat 20, sekarang ni sudah menurun. Sebab di Terengganu kita ni duk belajar pencing. Balik negeri masing-masing. Balik negeri masing-masing lepas pencing. Nak belajar lah pula sifat 20-nya. Itu cerita Ustaz saya pas satu tepat. Orang pelik pula saya ni. Bagaimana nak cari kitab sifat 20? Seorang je dia kata kan. Betul kampung kata. Dah kenapa kamu ni masjid tak nitah tak mari ni? Saya mari masjid Zuhur dengan Asar lah dia kata. Subuh Asar saya marilah. Dah maghrib kenapa tak ada? Orang ada belakang masjid maghrib. Saya pergi ngaji lah, ngaji kitab. Dah kita masjid ni kuliah 7 malam ada ni. Bukan tak ngaji kitab. Saya nak cari kitab sifat 20. Senyap lah tu. Senyap dah lah orang ngaji. Apa tadi dia kata? Seorang je pelik daripada orang. Orang lain mana orang ngajar tak ada telinga sudah lah. Ni dah nak sifat 20. Temu seorang pelik pula dah orang nak sifat 20. Ada ni yang sepatutnya pelik. Kuat belajar mu. Sifat 20 tak ada semalaman. Tak ada. Pelik mu. Patut pelik. Hak cari sifat 20 ni dikatakan pelik sekarang. Mu seorang je gitu. Orang lain tak ada karim nak dia kata.
Siapa main mengajar, tunggulah maghrib yang pakai isyak. Ni tak pernah ada di kampung maghrib yang pakai isyak. Lari pak keluar. Nak gimana? Nak cari kelas sifat 20. Atau pelik musuh kan? Oh, ni bagi-bagi dah saya dengar ni. Dia balik kampung lepas pecing, dia cari kelas sifat 20. Mengigal. Mengigal dah mengigal. Gata-gata cari. Bicara bab syurga, ni bicara bab orang mukmin, orang yang beriman. Beramal soleh syurga direct. Beriman tetapi derhaka kepada Allah, mukmin yang tidak turut hukuman Allah, yang bicara neraka dahulu, akan dimasukkan neraka sekadar dosa dia jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedak-sedak mereka itu orang-orang Islam ini, orang yang beriman padanya pada syurga selama-lama dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan, yang tidak dihingga-hingga akan dia akan bagai-bagai nikmat berkekalan. Ini selama-lama. Batu nikmat yang berkekalan, yang tiada dihingga-hingga akan dia. Ada pula boleh tanya, tak kerti lah. Dia tanya, dah ustaz, berkekalan ustaz? Bagai-bagai nikmat ustaz, berkekalan ustaz? Lama-lama puas juga, dia tanya. Allah kata, puas warna pula. Dia boleh tanya, dia tanya gitu. Puas lama-lama, dah kerti nak jawab, dah puas turun neraka lah sekejap, dah puas kau. Dah lah, dia tanya gitu. Dan sekarang ni selama-lama, ada selama-lama? Selama-lama. Lepas tu tak puas ke? Puas macam mana? Bagai-bagai nikmat. Dah bagai-bagai pun ustaz. Dah selama-lama. Bagai-bagai tu maklum dah lah. Nikmat syurga ni, mala ainun ra'at, wala uzun sami'at, wala khata ala qalbi bashar. Maknanya mata kita tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, yang hati kita tak pernah terfikir pun nikmat syurga ni. Mana ni? Bagai-bagai. Tapi dah selama-lama masalahnya. Bagai-bagai. Macam-macam lah. Bagai-bagai ni. Macam-macam. Tapi selama-lama dia kata lama-lama puas. Dia kata. Jemulah lama-lama dia kata. Tak nak jawab siapa kata. Turun neraka lah kalau puas kau. Neraka kekal. Kekal ada neraka turun lah. Senyap tak kata apa. Dah. Dia boleh fikir gitu. Gimana? Kisah lama-lama. Takut jadi puas dia kata. Nikmat syurga. Bayangkan syurga ni bagi orang yang terakhir masuk ke syurga daripada neraka Jahannam. Orang mukmin yang macam mana? Habis dah. Orang lain masuk syurga belakang. Tinggal ada seorang yang terakhir. Tinggal ada seorang yang terakhir. Mukmin yang macam mana? Dosa dia macam mana? Masuk syurga, Tuhan suruh dia minta nak syurga mana ni? Nak syurga luar mana? Begitulah, lebih kurang maksud dia. Jadi dia tanya pula, maknanya seolah-olahnya macam lah, lepas dia neraka padang dah lah. Syurga nak duduk mana lagi? Dia beri yang terakhir. Dia tanya pula Tuhan. Ada orang banyak soal ni. Tuhan tanya dia nak syurga luar mana? Dia soal Tuhan pula. Mana soalannya? Ada dah lagi untuk dia. Dah dia terakhir dah. Ini bagaimana? Orang banyak soal. Ini masuk neraka ni. Terakhir pula masuk syurga ni. Banyak soal ni. Soalan ada dah lagi untuk dia. Sebab dia terakhir. So dia nak syurga luar mana? Dia nak syurga luar dunia. Tuhan bagi dia 10 kali dunia. Hotoh yang terakhir masuk syurga tu. Daripada neraka Jahannam, orang mukmin yang banyak dosa. Cerita bab nikmat syurga, cerita bab bidadari lah, apa semualah. Kemudian hak syurga ni pula, syurga ada satu pandangan, syurga ada tujuh darajah. Syurga ada 7 darajah.
Jannatu adnin dia paling tinggi. Jannatul firdaus itu yang paling tinggi, paling tinggi. Jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul na'im, jannatul adnin. Dia ada 7 darajah syurga, sebagaimana 7 lapisan neraka. Ada satu pandangan pula menyatakan syurga hanya ada 4 darajah saja. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan. Itu jumhur ulama mengatakan bahawa syurga bukan 7 darajah, cuma 4 darajah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut akan maqam Tuhannya, 2 syurga. Mana? Jannatul na'im, jannatul ma'wa. Wa min dunihima jannatan. Dan di sisi kedua-dua syurga ni pula 2 syurga. Mana? Jannatul adnin, yang paling tinggi jannatul firdaus. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 syurga, jannatul na'im, jannatul ma'wa. Wa min dunihima jannatan. Jannatan tu jannatul adnin, jannatul firdaus. Itu jumhur pandangan ulama, syurga ada 4 darajah. Setengah pandangan mengatakan syurga 7 darajah, di antaranya pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia empat syurga ni, syurga lapis paling atas jannatul firdaus, nombor 2 jannatul adnin, nombor 3 jannatul naim, nombor 4 jannatul ma'wa. Habis tengok pandangan itu 7 darajah syurga. Mereka yang masuk syurga satu-satu darajah ni, mereka yang masuk syurga satu-satu darajah ni, dia tak gerak dah. Kalau kata 4 darajah syurga ataupun 7 darajah syurga, dia duduk darajah yang paling bawah, kekal selama-lama duduk situ, tak naik dah. Tak ada ni. Tak ada. Ini timbul kata ahli syurga menyesal. Menyesal lah. Sebab apa? Duduk syurga lapis paling bawah. Tapi bayangkan syurga lapis paling bawah ni nikmat dia macam mana. Neraka Jahannam, hak terakhir keluar daripada neraka tu, boleh syurga seluas 10 kali dunia. Ada ni. Ada sama tu lah pula syurga direct lah, syurga terus ni. Tapi menyesal macam mana? Duduk darajah di situ, situlah. Bukan kata sampai satu tempoh, naik 1 darajah, naik 1 darajah. Akhirnya, sekalian ahli syurga, jannatul firdaus belaka. Dah. Dia akan kekal pada mana-mana darajah syurga ketika dia memasuki syurga. Yang neraka Jahannam tadi, yang masuk syurga tadi tu, di antara yang akan duduk syurga darajah yang paling bawah. Yang masuk syurga direct tanpa masuk neraka Jahannam, ada yang syurga lapis paling bawah selama-lama lah. Dan termasuk syurga lapis bawah ni yang masuk syurga daripada neraka Jahannam. Tapi nak ceritanya, duduk darjah syurga mana-mana, kekal di darjah tu selama-lama. Itu sesal. Kalau amal banyak lagi, boleh syurga yang lebih tinggi. Serendah-rendah ahli syurga dapat 70 bidadari dan 400 anak dara daripada anak-anak kafir yang mati pada masa kecil. Ada ni. Anak kafir yang mati pada masa kecil akan menjadi khodam gitulah dalam syurga. Itu serendah-rendah ahli syurga. Maknanya mati kecil sekalipun dalam syurganya sama sahaja. Tinggi 60. Berapa?
Benar. Buka. Buka 7 hasta. Sebagaimana tubuh Nabi Adam alaihissalam. Tinggi 60 hasta. Kemudian dia punya lebar 7 hasta. Tak tambah, tak kurang. Dia gitu. Umur 33 tahun. Umur 33 tahun. Adapun pada masa di Mauqif, pada masa di Mahsyar, samalah dengan kita hari kita mati besar mana kita. Kalau di Mahsyar, di Mauqif, di Mahsyar, tubuhnya sama je. Sama dengan hari kita mati. Masuk syurga barulah. Tinggi 60 hasta. Dia punya besar dia lah panggil dah. Besar dia 7 hasta. Besar mana 60 hasta? Mana 60 hasta? Ciling ni berapa hasta daripada bawah? Sehasta 2 kaki tau. Sekaki setengah. 1 hasta berapa kaki? Sekaki setengah tau. Sekaki setengah. Ciling berapa kaki? 18 kaki 18? Ya ke? 60 hasta tinggi mana? Tinggi pokoknya. Pokoknya tinggi mana? Pokoknya. Tak ada kira. 60 hasta besar 7 hasta. Itu tu buat di syurga termasuk. Tu. Hak mati kecil sekalipun. Hak mati dalam perut mak sekalipun yang telah ditiupkan roh, akan dibangkitkan tubuh yang sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah, yakni zat Tuhan kita yang amat kuasa. Kita tinggallah setajuk lagi untuk minggu depan. Tinggal setajuk lagi untuk minggu depan, barulah kita pindah kepada bicara bab puasa dalam kitab Hidayatus Salikin. Wallahu a'lam. Ialah cerita bab sifat 20. Bukan sedih semua. Sa'ih tu sa'ih lah. Sa'ih sesak nafas. Campur dengan sedih sangat-sangat. Ialah kadang-kadang kita boleh mengajar sifat 20. Kita pergi mana-mana tempat, orang tempat tu minta pekoh, kita pun turut pekoh dia. Kita pergi mana tempat, orang minta pekoh, kita pun turut pekoh dia. Sedihlah buat gitu. Orang minta pekoh, kita yang bagi panduan. Dah awak nak minta pekoh dengan saya ni, masjid awak ni sifat 20 malam apa? Sebab saya tengok di jadual tu tak ada lagi sifat 20. Malam apa? Sifat 20 tak ada. Tapi kita nak pekoh dulu. Yang mengajar tu patut ambil sifat 20 dulu. Ambil pekoh macam mana kalau sifat 20 tak ada? Ada ni. Orang ni cerita ni memang orang yang boleh mengajar sifat 20. Orang yang boleh mengajar sifat 20. Pun turut orang juga. Orang minta pekoh, baca pekoh. Orang minta pekoh tu, dia mana tak faham kepentingan sifat 20. Memanglah dia minta pekoh belajar bab semayang tu fardu ain. Tapi kau ke mana pun, yang mengajar ni pula kena beri panduan. Sifat 20 dululah sebab masjid ni tak ada sifat 20. Ini hak boleh mengajar sifat 20. Hak serendar tu satu hal. Hak baca sifat 20 macam baca buku fadilat tu satu hal. Hak boleh baca pula. Ikut kehendak orang, baca juga bab semayang, bab fardu dak cara. Saya baca dah sifat 20 di masjid lain. Masjid lain. Dia tak ada kena-mengena.
Dia tak ada, ada kongsi ke? Ada jawatan kuasa kerjasama antara satu masjid dan masjid? Tak ada kena-mengena. Kita mengajar pada masjid lain, kita pergi masjid lain, pada pula jugalah. Ada ni. Ni orang ikut kita ni nak letak pekoh pula. Orang ikut kamu, orang masjid tu, orang tempatan masjid tu. Nak kira macam mana? Ada ni. Kita orang mengajar ni pada masyarakat ke? Pada masyarakat akan dipersoalkan. Kita mengajar dah sebab 20 di tempat lain. Di tempat lain. Tak ada kena-mengena dengan masjid yang kita mengajar. Terus sini, Kek Bayung. Sebab 20, saya mengajar dah bandar. Apa kena-mengena bandar dengan Bayung? Tu dalam FB, FB tu tak kira tu dia tumpang belajar. Kita kira pada ni, orang ada jemaah di Kek Bayung ni, kira mana? Orang tak pun minat pada 20. Bukan kira minat orang, kira kewajipan kita. Kira kewajipan kita. Ya, boleh mengajar pun kadang-kadang dia ikut juga pekoh 40 tinggal. Orang mengajar ni selain daripada menunaikan tanggungjawab akan dipersoalkan daripada masyarakat. Orang mengajar ni nak ilmu ilmin yuntafa'u bih, kan? Ilmu yang diambil manfaat. Salah satu dari 3 perkara yang tidak akan putus pahala walaupun sudah mati. Orang mengajar, kan? Nak dapat apa tu? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Salah satu dari 3 perkara yang tidak akan putus pahala walaupun sudah mati. Bermanfaat ke ilmu pekoh kalau tauhid tak betul? Bermanfaat ilmu pekoh kalau akidah iman tak betul? Tak ada manfaat. Tak ada manfaat satu hal dah. Akan dipersoalkan di pada masyarakat. Nak pekoh juga, ambil kita ada tauhid di hadapan, ada pekoh di dalam. Banyak. Bisyahul afrah, tauhid di hadapan, kemudian pekoh. Hidayatul sibiang, tauhid di hadapan, kemudian pekoh. Ni kita ada salikin ni pun, tauhid di hadapan, abang masuk pekoh, abang masuk tasawuf. Ni hidayatul salikin ni. Tauhid di hadapan, tekan masuk tauhid tu. Kitab Sulam Muhtadi, Kifayatul Muhtadi, pekoh 4 robok, tauhid di hadapan. Ambil kitab seumpan tu, ada tauhid di hadapan. Tapi tauhid kita panjangkan. Begitu je lah. Tak ada manfaat kita ajar pekoh kepada mereka yang tidak belajar ilmu tauhid. Tak ada manfaat. Semayang comel macam mana pun, syarat berjemaah comel macam mana pun, iman akidah tidak dipedulikan. Bukan ilmu yang memberi manfaat, bukan yang mengajar, akan dipertanggungjawabkan di masyarakat. Itu sedih kalau bicara bab sebab 20 ni. Yang boleh mengajar pun kadang-kadang gitu je. Hak pekoh dulu ni, belang masa dulu. Berapa tahun dulu saya pernah. Nak apa? Nak pekoh, saya ajar pekoh. Lepas tu tak tahu lagi keadaan masyarakat. Mengajar pekoh, timbullah cakap bab pegangan. Mula-mula sekali saya mengajar pekoh, benda pati musolli. Pati musolli, bukan muniatul musolli, pati musolli. Mengajar-ngajar bab semayang, ngaji pondok. Ngaji pondok ni dia kena apa ya? Kena kait jugalah. Setuh bab pegangan, mengajar bab semayang, tapi dia ada akad kait. Mula-mula saya kejutnya, baik jahat qada qadah, tanya selalu. Ni saya ingat tanya selalu, ustaz hak jahat qada qadah juga ustaz. Yang tanya tu ketua kelas. Kita ada ketua kelas. Bukan ketua kelas ni, saya mengajar tempat tu dia yang ajak. Bukan ketua kelas, seolah gitulah. Ni saya mengajar tu dia yang ajak. Ji, dah mana Ji? Rukun mek kenal macam mana? Untung baik, untung jahat. Dia baca rukun iman. Yang kenal untung baik, untung jahat daripada Allah Taala. Dan untung jahat apa dia Ji? Kata kita dia nak kena dah ni. Dah kena dah ni. Ngaji bab semayang rukun iman tak lepas. Masuk ambil pula pati faridah. Tu mula-mula. Sejarah. Lepas tu dak dah. Minta pekoh, saya akan cari pekoh tauhid di hadapan. Minta pekoh sebab tu sampai sekarang
nak baca Munyatul Musalli. Sebab di Sulaiman je baca Munyatul Musalli, itu lama dah. Tapi tauhid tak ada di hadapan, jadi agak. Tapi kalau ada tempat yang memang tauhid ni kemah, boleh baca Munyatul Musalli, tak ada tauhid di hadapan. Jadi sakok situ kan. Mula-mula sekali saya mengajar Pati Musalli. Orang minta dia nak belajar bab semayang. Tak ada berapa minggu mengajar. Saya jadi tak tahulah asal jadi setuh bab tauhid itu, bab pegangan, pergi pada perkara jahat tu. Mula dari situ. Saya dah ambil dah kita pekoh saja, melainkan pekoh yang ada tauhid di hadapan. Sebab kita ajar semayang comel-comel pun, jemaah hukum jemaah comel-comel pun, bab tauhid, bab sifat ruh dak mengaji, bukan ilmu yang memberi manfaat.